Alhamdulillah, petang tadi hujan renyai-renyai turun di tapak kita. Saya mengucapkan tahniah juga kepada Suruhanjaya sah kepimpinan Perikatan Nasional Negeri Pahang yang berjaya menyiapkan tapak kita dalam masa 2 hari. Kalau tuan-tuan datang 3 hari lepas, tapak ini masih lagi penuh dengan pokok-pokok. Dan setelah kita cuba memohon beberapa tempat, sebagaimana dinyatakan oleh Suruhanjaya Yang Berhormat Ustaz Rosli Abdul Jabbar, permohonan kita ditolak. Kita tak sangka Allah Ta'ala nak ganti tempat lebih baik sebagai tanda kemenangan, insya-Allah. Allah Ta'ala kurniakan tapak ini dan kita bangunkan tapak ini dalam masa 2 hari. Kemah yang ada di atas kepala tuan-tuan ialah kemah yang dibeli, bukan lagi disewa. Tapak yang tuan-tuan duduk, kita gunakan dana kita, peruntukan sendiri, sumbangan sahabat-sahabat pejuang daripada Perikatan Nasional, daripada semua pihak, untuk menjayakan himpunan kita pada malam ini. Semoga Allah Ta'ala menerima sumbangan kita sebagai sedekah jariah. Kita memilih tapak ini, insya-Allah, yang akan menjadi tapak penting pada 23 hari bulan penamaan calon. Suka saya maklum awal akan turut dihadiri oleh Presiden PAS Tan Sri Muhyiddin Haji Yassin, dan tidak ketinggalan Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi Muhammad Noor yang akan turut hadir dalam pada hari penamaan calon. InsyaAllah beberapa siri ceramah akan turut diadakan. Tuan-tuan sekalian, kebetulan Allah Ta'ala pilih pelangai, ya, untuk diadakan pilihan kecil, ya, supaya tuan-tuan melihat pengundi-pengundi di pelangai diberi peluang sekali lagi untuk memilih pemimpin. Kerana pemimpin merupakan suatu perkara yang penting. Jenazah baginda tidak akan dikebumi selainkan ditabar dulu khalifah pengganti baginda. Sewaktu kewafatan Nabi, para sahabat sedih dengan berita kewafatan, berkumpul di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka meninggalkan jenazah Nabi kecuali keluarga terdekat, semata-mata untuk memastikan khalifah yang mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih daripada orang yang terbaik yang ada. Orang Mekah, golongan Muhajirin, menabalkan tokoh-tokoh besar mereka. Demikian juga sahabat-sahabat Ansar dan Ahlul Bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing tidak mencalonkan diri sendiri. Abu Bakar mencadangkan nama Umar Al-Khattab. Umar juga mencadangkan nama Abu Bakar As-Siddiq. Demikian juga Abu Ubaidah, demikian juga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Akhirnya mereka sama-sama berbai'ah kepada Nabi, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menunjukkan betapa pentingnya kepimpinan. Bukan suka-suka memilih pemimpin, bukan ikut selera kita. Kita kena pilih betul-betul, kerana pemimpin dia bukan hanya mewakili kita dalam urusan dunia, sampai ke akhirat. Allah Ta'ala firman, Allah Ta'ala firman, wa yauman nad'u kullu unasin bi imamihim. Di akhirat besok, setiap kita dipanggil mengikut pimpinan yang memimpin kita. Dalam hadis lain Nabi sebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin
Dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah Ta'ala di hari akhirat dengan kepimpinannya. Mereka yang berada di bawah kepimpinannya, bawah tanggungjawabnya. Oleh kerana itulah diletakkan suatu ketetapan, disebut oleh para ulama, An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan ikut corak hidup pemimpin mereka. Maka pemimpin mestilah dipilih dalam keadaan yang teliti, hati-hati, cermat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifat utama yang mesti ada pada pimpinan dalam banyak hadis. Di antaranya Nabi berpesan dalam satu hadis yang masyhur, sab'atun yudhilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang layak berteduh bawah arasy Allah pada hari tiada naungan melainkan hanya naungan arasy Allah. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Allah peringatkan pemimpin, wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangankan kamu benci pada satu kaum, kamu tidak berlaku adil pada kaum tersebut. Berlaku adillah, kerana adil itu dekat dengan takwa kepada Allah. Allah Ta'ala menggariskan ciri-ciri pemimpin yang perlu kita pilih, yang diberi kekuasaan memerintah di atas muka bumi. Firman Allah Ta'ala, allazina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar walillahi aqibatil umur. Dan mereka yang diberi kuasa pemerintahan di muka bumi hendaklah mendirikan semayang, jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Pemimpin tak jaga hubungan dengan Tuhan, tak mungkin dia mampu jaga hubungan dengan makhluk Tuhan. Pemimpin yang tidak bertanggungjawab dengan Tuhannya, dia tidak akan bertanggungjawab dengan rakyat di bawah kepimpinannya. Dia kena jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, iaitu dia beriman kepada Allah. Aqamas salah, dia diri semayang, menjaga semayang, bukan sekadar buat-buat semayang, tapi menjaga sungguh sembahyang. Kerana semayang itu ada imam, ada makmum. Diajar dalam bab kepimpinan, kita pilih imam nak semayang, kita pilih imam yang paling baik, yang paling warak, yang paling alim, yang paling kita percaya, yakin akhlaknya. Kita nak ikut dia 5 minit di belakang dia. Kitab-kitab fiqh menyerahkan sifat-sifat imam yang kita nak pilih. Bila imam takbir, makmum baru takbir. Tak boleh makmum mendahului imam. Tapi bila imam buat salah, makmum tak boleh biar kesalahan imam. Walaupun kita pilih pemimpin, bila pemimpin buat salah, menjadi tanggungjawab kita untuk menegur pemimpin, membetulkan pemimpin. Islam mengajar kita dalam bab semayang, bila imam salah, kena tegur imam tersebut. Tak boleh biarkan kesalahan imam itu, kita tegur. Pada waktu itu kalau imam tak dengar nasihat makmum, umpama tu imam tak baca Fatihah atau tinggal rukun, kita tegur subhanallah, dia tak peduli. Subhanallah, dia tak peduli. Kita tegur 3 kali. Ada tu imam kadang-kadang dia pusing belakang, dia tanya makmum, apa subhanallah, subhanallah? Ini imam jenis tak dengar bahasa, maka wajib mufarakah. Tapi dalam kesalahan yang kecil, kesalahan yang sunat, kita kena ikut, sebab dia bukan kesalahan prinsip. Ini garis panduan Islam yang menunjukkan pada kita, kita pilih imam nak ikut dia 5 minit. Tuan-tuan, malam ni kita istiar calon, tuan-tuan nak pilih pemimpin untuk 5 tahun, bukan 5 minit. Maka kita kena teliti calon-calon dalam PAS, dalam Perikatan Nasional. Kita bukan hanya teliti dari segi background dia, dengan pihak polis ada rekod jenayah atau tak ada, dengan pihak SPRM ada kes rasuah atau tak ada. Kita semak semua
dan kita angkat pada majlis syura ulama. Dalam PAS kita angkat syura teliti. Bukan soal boleh menang tak boleh menang, itu urusan parti, tapi syura teliti background kepada calon tersebut. Macam mana watak dia, kelakuan dia, semayang ke tidak. Dalam PAS kalau calon tak semayang, tak layak jadi pemimpin, tak layak jadi calon. Ya. Dalam PAS kadang-kadang dia bagus, keluarganya tak bagus, isteri tak pakai tudung, tak layak jadi calon dalam PAS. Ya. Dalam PAS isteri tak pakai tudung, suami tak layak jadi calon. Atau suami pakai tudung pun tak layak juga. Tu tak layak juga, putus wayar. Ya. Kita teliti satu persatu. Kenapa? Sebab dia nak jadi pemimpin. Pemimpin jadi model, jadi contoh. Kalau pemimpin bertakwa pada Allah baik, rakyat akan ikut dia. Maka kan itu kita tak boleh pemimpin yang bohong. Betul tak tuan-tuan? Ini cakap kadang-kadang tak cakap pun nampak muka bohong dah. Tak boleh bohong. Ya. Demikian juga pemimpin yang buat salah bebas senang-senang, tak boleh. Hilang maruah kita, kredibiliti, keadilan kita. Yang nak nilai sekarang ni bukan pengundi kita, rakyat seluruh dunia tengok kita, tengok negara kita. Sebab itu Allah Ta'ala jelaskan ciri pertama, aqamas solah, dia diri semayang. Ya. Yang kedua, wa atau zakah, dia mengeluarkan zakat, dia jaga hubungan dengan masyarakat. Ya. Bukan kaya untuk dia. Politik ni bukan peluang nak bolok kekayaan. Saya banyak tempat sebut, sewaktu saya jadi pensyarah parti minta saya bertanding, ni rakan-rakan pimpinan ada. Dalam PAS, bila parti buat keputusan, seboleh mungkin kita cuba elak, pilih orang lain, carilah orang lebih baik daripada kita. Tapi bila parti buat keputusan, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Saya bertemu dengan almarhum Tok Guni Aziz, minta nasihat. Saya ingat lagi Tok Guni Aziz nasihat saya, kebetulan 4 saudara, 2 perkara. Pertama, masuk politik jangan niat jadi kaya. Sebab tu dalam PAS ni, setiap bulan hampir 20% gaji potong untuk parti. 20% lagi pendapatan kita digunakan sepenuhnya untuk bantu rakyat kita. 10 ke 5% kita guna untuk keperluan keluarga kita. Ni realiti dalam PAS. Sama ada adun kena potong setiap bulan gaji untuk parti, untuk masyarakat, untuk pengundi, dalam keadaan kita tak dapat 1 sen peruntukan di negeri Pahang. Di peringkat persekutuan kita biasa susah. Saya ingatkan tuan-tuan sekalian, pengalaman peribadi saya berjumpa dengan Ustaz Kasim Yahya, yang dia pertua PAS kawasan Lipis. Tahun 1999 parti buat keputusan dia bertanding. Saya pergi jumpa dia. Pertama, sampaikan salam Presiden Datuk Dr. Fadil Noor, Ustaz Fadil Noor pada masa itu. Yang kedua, parti buat keputusan, Ustaz kena bertanding pilihan raya pada kali ini, pilihan ke-10. Bila saya beritahu dia, dia kata, Masya Allah, saya hanya ada sebidang tanah saja lagi. Setiap kali dia bertanding, dia jual tanah dia untuk bayar deposit pilihan raya. Tuan-tuan bayangkan, 3 kali bertanding, 3 bidang tanah dia jual. Tahun 99 bila parti buat keputusan, dia beritahu saya, dia kata, saya hanya ada 1 tapak rumah saja lagi. Tapi kalau parti buat keputusan, saya akan taat. Saya kata, baik. Saya beritahu almarhum Ustaz Fadil. Ustaz Fadil kata, tak apalah, kali ini kita kecualikan dia, kita pilih orang lain. Tuan-tuan sekalian, sebab itu malam ini pilihan raya jarang kita lancar derma, tuan-tuan. Tapi dalam Perikatan Nasional kita lancar derma.
Tuan-tuan ready lah, bersedialah. Walaupun kami merayu undi tuan-tuan untuk kami, tapi kami nak sebut bahawa pilihan raya kita nak semua ada saham dalam perjuangan ini, insya-Allah. Biar kita semua ada saham. Tuan-tuan sekalian, masing-masing nampak dah pegang duit, pegang beg duit. InsyaAllah saya dengan ini melancarkan derma jihad kita, insyaAllah. Tak apa, Nabi bersumpah tidak akan miskin orang bersedekah, ya, supaya kita ada saham sama. Ya, petugas-petugas bolehlah, saya akan teruskan sebab malam ni saya tidak bercadang tak masa yang panjang, ya, sebab kita bekerja besok. Sebahagian besar tuan-tuan sini besok nak pergi ke ladang, ya, kalau peneroka ladang sawit, ya, insya-Allah. Yang kadang-kadang berceramah dia lancar derma, dia tak derma, kut terlupa. Kena bagilah. Terima kasih tuan sekalian. Saya nak sambung balik. Yang pertama, mendirikan semayang. Yang kedua, keluarkan zakat, jaga hubungan dengan masyarakat, dengan rakyat. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf. Pemimpin ni kata Allah, dia kena menyuruh perkara baik, kena suruh walaupun benda tu benda ma'ruf, benda yang diketahui kebaikan pun kena suruh. Kebaikan kena seru. Bila setiap kali waktu semayang, bang, supaya bukan nak beritahu masuk waktu, nak beritahu mari semayang, nak beritahu jangan semayang di rumah orang laki-laki, nak beritahu mari semayang di masjid. Kalau sekadar nak semayang di rumah, tak payah sebut hayya ala solah, ya. Tukar as-salatu fi buyutikum, semayang di rumah masing-masing. Tapi kenapa ada hayya ala solah? Sebab rumah Allah, kita sebagai hamba Allah, kita ikat diri kita dengan rumah Allah. Jumpa sahabat-sahabat, jumpa pimpinan, jumpa imam, jumpa Bilal. Kita pergi ke masjid, kita ajak kebaikan. Kemudian yang keempat, mencegah kemungkaran. Kita kena cegah kemungkaran. Pemimpin dia tak boleh biar kemungkaran, walaupun kemungkaran tu disukai oleh hawa nafsu manusia. Pemimpin kadang-kadang dia bukan hanya fikir politik saja. Tuan-tuan sekalian, kita di Kelantan, kita tutup premis judi sebab semua agama setuju. Kita bincang dengan Sami Hindu, kita bincang padri Kristian, kita bincang pemimpin agama, semua setuju. Kalau kita fikir dalam konteks politik, tindakan ini merugikan parti. Tuan-tuan tahu bila kita tutup premis judi, orang kaki judi tak undi kita. Peminat-peminat judi tak undi kita. Toke-toke judi confirm tak undi kita. Sebab tu saya pelik bila PS tuduh Perikatan Nasional dapat duit judi. Kita lawan judi, toke judi bagi duit kita. Tuan-tuan pelik. Tapi memang PS pelik. Kalau tak pelik tu bukan dia. Kita menang di Terengganu, di Kedah. Kenapa kita tutup? Sebab pemimpin dia nak rakyat dia baik. Walaupun rakyat dia bukan Islam, tapi rakyat dia, kalau dia mampu berkelahi, rumah tangga dia porak-peranda, anak-anak dia tak sekolah kerana masalah kaki judi, tarik judi sebagainya, yang rosak, bila rosak masyarakat, kerajaan kena baiki. Kerajaan tak fikir rakyat dia Melayu ke bukan Melayu, itu bukan kerajaan. Kerajaan kena fikir rakyat dia, tanpa kira dia agama apa, bangsa apa. Sebab itu kita kena pimpin rakyat kita kepada nilai yang baik. Nilai baik ni nilai universal. Tuan-tuan sekalian, pencuri dia tak suka anak dia mencuri. Bahkan pencuri dia tak suka barang dicuri oleh pencuri lain. Ya. Dia curi handphone, dia masuk tandas, dia letak. Lalu pencuri kedua datang curi handphone dia.
Dia pun tangkap pencuri. Dia kata, kalau nak curi, jangan curi yang dah aku curi. Ya. Kenapa seorang ayah tak bagi anak hisap rokok? Sebab dia tahu tak baik. Walaupun dia hisap, dia kata kamu jangan hisap. Kenapa? Sebab nilai baik ni, nilai yang tak baik, nilai baik ni universal. Kalau merokok tu baik, dia beli sekotak, dia bagi isteri dia 2, anak dia 3 merokok beramai-ramai, berjamaah. Ya. Tuan-tuan sekalian, sebab itu nilai baik dia mesti suruh, nilai buruk mesti dihalang. Tapi di Kelantan, di Terengganu, kita tak tutup premis arak. Kilang kedai arak masih ada di Kelantan. Sebab mereka kata ini untuk kami minum, sempena perayaan agama masing-masing ada upacara dia, itu hak dia. Kita tak sekat. Kebiasaan beragama, tuan-tuan pergi ke Kelantan tengok patung Buddha yang paling besar di Asia Tenggara, yang berdiri ada, duduk ada, baring ada, tak diganggu pun. Mereka bebas beramal agama dia, budaya dia. Kenapa? Sebab ini bukan PAS suruh, bukan perikatan suruh, Allah yang suruh. Apa kata Allah Ta'ala? Man azani zimmiyan faqad azani. Siapa-siapa menyakiti hati orang bukan Islam, yang baik dengan orang Islam, sama menyakiti aku, kata Rasulullah. Sebab itu agama tidak boleh dipaksa. Tuan-tuan pergi ke negara-negara yang, negara Mesir, gereja Kibti zaman sebelum itu, ratus tahun dulu, masih ada sampai ke hari ini. Tuan-tuan pergi ke Madinah, tanah di Khaybar milik Yahudi, masih ada sampai ke hari ini. Tuan-tuan pergi ke mana-mana negara. Sebab agama bukan benda yang boleh kita memaksa. La ikraha fid din. Sebab itu bila kita pilih memimpin, ciri yang keempat Allah sebut, dia mesti mencegah kemungkaran. Yang kelima, ya, menyerahkan urusan kepada Allah. Walillahi aqibatil umur. Allah lah menyerahkan segala urusan. Kita tahu urusan kita makhluk, kita hanya boleh ikhtiar, boleh kempen, boleh yakinkan tuan-tuan. Tapi bila tuan-tuan masuk peta undi, waktu tu tuan-tuan dengan Allah Ta'ala. Ya. Kita yakin, ya, perjuangan ini bukan mudah. Kalau PAS nak duduk dalam kerajaan, Perikatan Nasional nak duduk kerajaan, tak ada masalah. Lama dah kita boleh duduk kerajaan. Ya. Sampai semalam pun masih lagi minta, dalam parlimen masih lagi sebut, kalau nak mari sebelah sini. Kalau kita di sebahagian kerajaan sekadar duduk jadi kerajaan, bila-bila pun boleh. Ada wakil datang jumpa saya di peringkat awal pembentukan kerajaan, minta Perikatan Nasional, minta PAS join kerajaan yang ada. Ya. Mari bersama. Dan ditawarkan dengan beberapa jawatan pun disebut, ya, jawatan-jawatan besar. Kalau fikir ke jawatan, nak jawatan, tak ada masalah. Tapi saya beritahu dia, minta maaf, kami tidak akan khianat kepada pengundi yang mengundi kami. Ya. Kami janji pada pengundi, kita tidak akan kompromi dengan DAP, tak akan kompromi dengan Anwar dan sebagainya. Janji pada tu pilihan raya, kita pegang janji. Bukan ada satu pihak no Anwar no DAP, akhirnya bercium bersama-sama. Ya. Lawan DAP hampir berpuluh tahun, tiba-tiba bersama. Lebih malang lagi hari ini, bila ada 3R, tiba-tiba saja negara dikeluarkan arahan tak boleh menyentuh perkara agama, bangsa dan raja. Ini peraturan mana? UMNO nak berjuang apa, tuan-tuan? Berpuluh tahun UMNO berjuang, hidup Melayu, hidup Melayu, hidup Melayu. Siapa mati tak tahu. Nak cakap apa hari ini? Ya. Begitu agama. Kalau kita orang Islam tak boleh bercakap agama Islam, siapa nak cakap agama Islam? Kita kena clear yang boleh mana, yang tak boleh mana. Demikian juga raja-raja, kita kena pertahan institusi raja kita. Sebab itu bagi kita, ya, dalam parlimen, kita tegur, kita menentang perkara-perkara yang jelas. Nak buat undang-undang, nak buat peraturan, kena bawa parlimen, kena clear.
3R ni mana yang boleh, mana di mana yang tak boleh, kena jelas. Takkan kita orang Melayu tak boleh cakap faham Melayu? Takkan orang India tak boleh cakap hal kepentingan kaum India? Takkan orang Cina tak boleh bercakap kepentingan kaum Cina? Setiap bangsa akan sayang bangsa sendiri. Ini fitrah, sunnatullah. Sunnatullah. Nabi orang Arab. Nabi kata apa dia? Anal Arab, uhibbul Arab. Aku orang Arab dan aku sayang bangsa Arab. Tapi Nabi beri peringatan kepada bangsa Arab. La fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin wala abyadu ala al-aswad illa bittaqwa. Tak ada kelebihan orang Arab berbanding bukan Arab. Sebab bangsa bukan kita yang tentu, bangsa Allah yang tentu. Sedebala tak nak lahir sebagai India, Allah takdirkan dia India. Tak percaya tanya, saya tanya ayah dia pun, mak dia pun tak mau. Saya sendiri orang Melayu, kita orang Melayu, kita bukan minta jadi Melayu, Allah mentakdirkan bangsa. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku, kata Allah, yang jadikan kamu laki-laki dan perempuan, bukan mak ayah kita. Menjadikan suku-suku berbangsa, Allah yang jadikan. Sebab tu kata Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa, Cina ke, India ke, Iban ke, Kadazan ke, siapa pun, bila dia bertakwa, dia mulia si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takwa semua orang boleh capai. Takwa bukan milik bangsa Arab, bukan milik bangsa Melayu, milik semua manusia. Semua orang boleh capai takwa, tapi orang lain tak boleh capai bangsa. Kalau mulia duk pada bangsa, Allah zalim sebab tak buat kita bangsa tu. Allah Ta'ala tidak pernah zalim. Sebab itu Allah kata yang paling mulia bukan duk pada bangsa, bukan duk warna kulit. Sahabat-sahabat Nabi bukan Arab. Pemimpin zaman Nabi berapa ramai yang bukan Arab. Tukar azan Nabi Bilal bin Rabah Al-Habsyi, orang Afrika, kulit hitam. Suhaib Ar-Rumi, orang Rom, bukan orang Arab. Salmanul Farisi, orang Parsi, orang Iran, bukan orang Arab. Ni tokoh-tokoh sahabat Nabi. Sebab tu kita lihat pemimpin, dia tahu di mana nak dibawa rakyat ke mana hala tuju dia. Tuan-tuan di Pelangai, sejak merdeka sampai malam ni, tak pernah parti lain memimpin. Tuan-tuan tak pernah rasa kepimpinan lain. Ya. Dah dimarang, tukar 100%, ditemeluh, jerantut. Jerantak. Kawan jerantak. Ya. Tuan-tuan boleh fikir, Terengganu sampai kosong, Perlis 1, Kelantan 2, Kedah 3. Takkanlah Pelangan ni nak kekal yang lama. Ya. Kita, kalau dunia semua, negara dah berubah semua, tiba-tiba kita tak ubah-ubah, malang sungguhlah orang Pelangai ni. Sebab tu saya jumpa, saya jalan kawasan ni kawasan biasa saya masuk tu sekalian. Ni masjid-masjid ni kebanyakan saya pernah kuliah belaka lah. Ya. Dulu dia kata Tuan Ibrahim ni bagus dulu, sekarang ni sebab jadi PAS. Saya kata apa masalahnya? Sekarang lagi bagus. Ya. Sebenar tu sekalian, sebab itu kita pilih pemimpin untuk wakil kita. Sebab tu nama wakil rakyat. Ya. Menjadi wakil rakyat ni bukanlah benda yang yang seronok, bukan macam khazanah dapat harta, bukan. Ya. Nabi berpesan pada pemimpin. Ya. Pemimpin ni, kata Nabi, ya, dia adalah khadam bagi kaum dia. Pemimpin ni khadam bagi kaum dia. Ya. Betul. Bila kita jadi wakil tu sekalian, wakil tuan-tuan ni bukan, yalah adalah allowance dia bagi sebagainya, tapi terus terang saya kata, kita duduk bersama dengan rakyat. Sebab tu kita pilih calon ni, kita teliti. Ya. Memang salah satu faktor calon boleh menang, kita akan ambil kira. Tapi calon yang bersama dengan pengundi, bersama dengan rakyat dia, duduk di sini bergelombang dengan rakyat siang malam,
Sebab wakil rakyat ni tuan-tuan, bini nak beranak pun orang mari jumpa dia. YB, isteri saya nak beranak. Kata YB, patut macam mana? Saya bukan bidan. Dah lah, tahu dah nak panggil bidan tu kena ada pengerah. Takkan YB tak boleh bagi pengerah. Oh gitu. Kita hidup bersama, susah senang bersama. Tuan-tuan sekalian, parti telah menerima senarai 3 calon. Oleh kerana kursi ini kursi tradisi PAH bertanding, saya bawa dalam mesyuarat bersama dengan sahabat saya yang berhormat Datuk Saifuddin Abdullah. Bukan Saifuddin yang hilang tu, bukan. Saifuddin Abdullah bincang, kita bawa dalam majlis pimpinan, ya. Dan mereka setuju. Ya, tak apa. Kita bukan bertanding atas logo parti, kita atas logo Perikatan Nasional. Kita bekerja sebagai satu tim Perikatan Nasional. Betul tak? Kita bersama-sama, insya-Allah. Maka parti telah pun diangkat 3 nama. Kita bawa bincang dalam majlis syura ulama. Syura menerima ketiga-tiga calon dari segi syar'inya, tiga-tiga layak untuk dipilih oleh parti. Lalu parti duduk bincang, siapa yang terbaik di antara 3? Semua baik, akhlaknya, kepimpinannya. Lalu kita tengok siapa yang paling hampir dengan pengundi, sebab dia nak jaga rakyat dia. Kita pilih calon kita malam ini yang saya akan isytihar ialah calon daripada pelanggan sendiri yang duduk bergelombang dengan tuan-tuan siang malam pagi petang, tuan-tuan sekalian. Bukan calon yang hanya lahir di sini tapi duduk di Kuala Lumpur, duduk di tempat lain, ambil nama, ya. Tapi mereka calon yang bersama-sama dengan tuan-tuan sekalian, ya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini mengumumkan calon yang telah disepakati oleh Perikatan Nasional yang akan bertanding di N36 Pelangai. Sedikit latar belakang beliau. Beliau lahir pada 4 Mac 1961, mempunyai cahaya mata 8 orang, merupakan seorang guru sekolah menengah, bekas seorang guru sekolah menengah kebangsaan Bukit Mendi Teriang Pahang, sekolah menengah kebangsaan Felda Cemomoy 1991 hingga 1999, Kolej Matrikulasi Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan, sekolah menengah kebangsaan Bengawan Sabah, kemudian bertukar sekolah menengah kebangsaan Seri Bera di Pahang, dan beliau berakhir khidmat sebagai guru di sekolah menengah kebangsaan Temangau Pahang pada 2021, dan beliau juga merupakan pengurusi Pertubuhan Silat Seni Gayo Malaysia Kebangsaan Negeri Pahang. Ini bukan saja guru mengajar tapi guru yang pengurusi Pertubuhan Silat Gayo Malaysia Pekat Negeri Pahang. Banyak lagi lah senarai biodata, biografi beliau. Maka dengan ini Perikatan Nasional sepakat bersetuju mencalonkan Cikgu Kasim bin Samad. Takbir, takbir, takbir. Terima kasih banyak di atas sambutan gembira bila saya umumkan nama beliau. InsyaAllah Perikatan Nasional mencalonkan Cikgu Kasim bin Samad mewakili